Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi pada video Syam Vlog, YouTube channel Syam Vlog pada hari ini. Jadi seperti biasa, sudah semestinya saya akan membawakan info-info terkini ataupun tips-tips kepada anda di luar sana berkenaan dengan bidang otomotif. Kepada yang meminati bidang otomotif, teruskan menonton video ini. Kerana apa? Hari ini saya akan bawakan satu topik yang pada saya agak menarik. Okay, agak menarik. Apakah dia topik tersebut? Okay, so you guys nak tahu? Okay, kalau you guys nak tahu, sekarang ni saya berada dalam kenderaan Nissan GT-R R35. Tentu ramai yang menginginkan untuk memiliki kenderaan ini kan. Saya percaya ramai, okay, sebab kereta ni merupakan kereta kegilaan anak-anak muda kita. Jadi saya tak tahu kenapa diorang suka sangat dengan kereta ni. Saya salah seorangnya jugalah. Saya pun suka sangat dengan kereta ni. Jadi nanti saya akan ceritakan pada video yang lain kenapa saya suka sangat dengan Nissan GT-R. Tapi pada video hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan berkenaan dengan topik ataupun mungkin juga tips. Berapa banyak cash yang anda kena ada untuk anda membeli Nissan GT-R. Okay? Jadi saya suka saya untuk kategorikan berkenaan dengan cash yang anda ada ni. Okay? Yang pertama, sekiranya anda ada cash yang banyak lah. Okay? Maksudnya anda nak beli kereta ni secara cash, itu tak ada masalah lah. Dan yang kedua, anda tak ada cash. Okay? Anda tak ada cash, jadi anda terpaksa membuat pinjaman bank. Okay? Jadi saya nak menyentuh bahagian yang pinjaman bank ni. Berapa banyak yang anda kena ada untuk melayakkan anda mendapat pinjaman bank. Maknanya di sini, sekiranya kereta tu anda beli, okay, mesti nak down payment kan. Jadi down payment tu berapa banyak yang anda kena sediakan. Alright, jadi saya boleh kategorikan kereta ni, kalau kita nak beli kereta ni, saya boleh kategorikan dalam 3 situasi lah. Apa dia 3 situasi tu? Situasi yang pertama, kita nak beli kereta, anda nak beli kereta Nissan GT-R, anda tak nak yang terpakai punya, anda nak beli yang unregister. Maksud unregister dekat sini, unit-unit terpakai daripada luar negeri, seperti daripada United Kingdom, daripada Jepun dan sebagainya, dibawa masuk ke Malaysia, dan unit tersebut diisytiharkan sebagai unregister ataupun recondition lah. Kereta yang terpakai dibawa masuk ke Malaysia, dijual tanpa nombor plate. So maksudnya itulah dia unregister. And then situasi yang kedua, anda nak beli kereta terpakai daripada used car ataupun daripada orang perseorangan. Okay? Dan yang ketiga, anda nak beli kereta secara sambung bayar. Okay? Jadi saya akan cuba untuk mengupas 3 situasi ini satu persatu sebentar lagi. Okay, suka saya untuk terus membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Maknanya kita terus pergi saja kepada situasi yang pertama, di mana tadi situasi yang pertama, anda memutuskan untuk membeli kereta ni di kedai ataupun di showroom. Anda tak mau beli yang second hand, anda nak beli yang unregister. Okay? Jadi berapakah harga kereta Nissan GT-R unregister tu? Okay? Okay, untuk harga Nissan GT-R, kita terus ambil model yang paling latest ya, model 2017. Berapakah harga dia di kedai? Okay, anggaran harganya bermula daripada RM550,000 untuk Nissan GT-R R35 unregistered tahun 2017. Murah ke mahal tu? RM550,000 tu. Jadi murah atau mahal terpulang kepada individu masing-masing ya. Ada orang kata 1 juta tak mahal, ada orang kata 1 juta murah. Pada saya RM550,000 mahal lah. Mahal, okay. Alright. Jadi andaikan anda nak membeli kereta Nissan GT-R R35 2017 dengan harga RM550,000, berapakah down payment yang anda kena sediakan untuk membeli kereta unregister tahun 2017? Okay?
Jadi disebabkan kereta ini umurnya less than 5 years, maka bank bersedia untuk memberikan anda pinjaman sebanyak 90% hingga 95% daripada harga kenderaan tersebut. Katakan anda dapat pinjaman sebanyak 90%, maka di sini 90% maknanya 10% anda kena sediakan deposit untuk kenderaan tersebut. Berapakah 10% daripada RM550,000? Ambil kalkulator, tekan. So saya dah tekan tadi, jawapan dia RM55,000. Okey. Selain daripada RM55,000 ini, anda juga kena sediakan duit road tax dan juga insurans. So duit road tax dan insurans, road tax saja RM5,800, insurans dianggarkan lebih kurang RM15,000. Jadi anda kena spare lagi duit ekstra lebih kurang RM20,000. Okey. Jadi total yang anda kena sediakan RM75,000. Wow, banyak kan? Jadi sebenarnya itulah dia jumlah duit yang anda kena sediakan sekiranya anda memutuskan untuk membeli kereta unregister. Okey. So, kalau anda nak beli unregister, anda kena sediakan duit at least RM75,000 dengan andaian anda cuma dapat loan 90% daripada bank. Okey. Berapakah pula bulanannya? Okey, mesti ramai yang nak tahu kan. Bulanan dia kalau anda pinjam RM495,000, okey, sebab tadi dah down payment RM55,000 kan, maknanya anda pinjam RM495,000, anggaran bulanannya untuk pinjaman bertempoh selama 9 tahun. Bulanan dianggarkan almost RM6,000, almost RM6,000. Okey. Jadi itulah dia bayaran bulanannya, dekat-dekat RM6,000. Okey. Okey, kita pergi terus kepada situasi yang kedua. Sebab anda dah tanya yang unregister, anda dah check, wow mahal sangat, tak mampu ni. Okey. So aku rasa aku nak beli yang second hand lah. Second hand mungkin murah sikit. Okey, untuk second hand sebenarnya bukan murah sikit, murah banyak. Jadi depends on tahun kereta tu juga. Okey, tahun kita andaikan sekarang kita ambil yang paling murah sekali tahun 2008. Tahun 2008 kebanyakan kedai ataupun Yuska, anda beli di Yuska, mereka jual anggaran harga lebih kurang RM230,000. RM230,000 murah kan? RM550,000 beza RM230,000, banyak sangat bezanya. Okey, memang murah, tapi ada satu masalah di sini. Apa dia masalah? Itu tahun 2008. Okey, sekarang tahun 2020. So kereta tu dah berumur berapa tahun? 12 tahun kan. Jadi 12 tahun, masalahnya pihak bank, tak banyak bank yang boleh bagi pinjaman untuk kereta tersebut. Kalau ada pun, anda kena bayar down payment yang tinggi, sekurang-kurangnya kalau tak silap saya dalam 60% down payment. Maksudnya bank cuma bagi loan dalam 40% sahaja. Okey, bank akan bagi pinjaman lebih kurang 40%. Tempat tadi saya dah cakap kan, anda kena bayar down payment 60% kan. So jadi bank akan bagi pinjam 40%, iaitu bersamaan dengan anda cuma layak pinjam RM92,000. Okey, RM92,000 kita andaikan interest rate-nya 5.5, disebab 5.5% disebabkan kereta tu lebih daripada 10 tahun, maka interestnya tinggi. And then kadar bayaran balik adalah maksimum, biasanya kereta lebih 10 tahun bank akan bagi 4 tahun saja. Jadi RM5,090 setahun, kadar faedahnya anda kali 4, lepas tu campur dengan RM92,000, so dapat lebih kurang RM112,500 macam tu lah. So bulanan yang anda kena bayar lebih kurang 2350. Tak mahal kan? Okey kan? Tapi masalahnya anda kena ingat balik, okey? Sebab tadi bank cuma bagi anda 40% saja daripada jumlah harga kereta kan. Jadi anda kena sedia down payment sebanyak 60% tau. 60% untuk kereta Nissan GT-R 2008 yang berharga RM230,000, anda kena down payment RM138,000 guys. Wow, banyak guys, RM138,000. Itu belum cerita lagi dia punya road tax RM5,800, belum cerita insurans lagi. So insurans disebabkan kereta tu value RM200,000, mungkin dia punya insurans dalam RM6,000 lah saya anggarkan ya. So anda kena extra lagi lebih kurang RM12,000 dekat situ. So anda kena ada cash money tau. Anda kena ada cash money RM140,000
untuk membeli kereta Nissan GT-R R35 tahun 2008. Okey. Jadi di sini bermakna sekiranya anda beli kereta tahun yang lebih muda lagi, walaupun kereta tu second hand, maka dekat situ down payment anda akan lagi kurang lah. Itulah dia kelebihan dia kalau kita beli kereta tahun yang muda-muda ni. Tapi masalah dia, tahun kereta yang muda ni, harga dia pula mencanak-canak mahal gila. Alright. Jadi itu dia situasi yang kedua. Okey, kita masih lagi, saya suka nak sebutkan juga. Okey, kita kembali pada situasi dua tadi. Anda beli kereta dekat Yuska kan, anda beli kereta dekat Yuska, berapa banyak wang yang anda kena ada. So saya nak tambah satu lagi, Yuska ni dia akan charge anda pelbagai charge lah, seperti processing fee lah, admin fee lah. Jadi di situ anda kena standby lagi lebih kurang tambahan RM5,000 kalau beli dengan Yuska. Tapi kalau anda beli dengan orang persendirian, maksudnya dengan privacy, dengan private, dengan direct owner lah, senang cerita. Kalau dengan direct owner, dia tak akan ada charge yang tadi itulah, yang apa tu, yang admin fee, processing fee, itu tak ada kalau dengan owner. Dan sila-sila kalau beli dengan owner, anda boleh dapat lagi murah lah. Tapi daripada segi loan yang bank bagi, akan tetap sama juga kadarnya, sebab bank bagi loan berdasarkan umur kereta. Okey, jadi itu dia dua situasi yang kita telah bincangkan, dan kita pergi situasi yang ketiga, iaitu anda dah cuba buat loan, lepas tu loan tak approve, ada blacklist lah, mungkin ada loan court memot ke sangkut kan. Jadi anda kena hati-hati lah. Jadi bank dia semua tengok tu, sebab court memot pun dia masuk dalam secret. So adalah court memot, anda beli periuk nasi tak bayar, terlupa bayar periuk nasi tu harga 200, terlupa bayar sebab murah sangat kan. Okey, jadi disebabkan oleh benda tu, loan anda sangkut, anda tak boleh nak pinjam. Jadi melepaslah pakai GT-R. Tapi cash anda ada. Cash anda ada. Tak ada masalah cash. So actually pilihan yang ketiga, alternatif yang ketiga adalah anda beli kereta Nissan GT-R secara sambung bayar. Sebab ada banyak orang yang ataupun syarikat yang mempromosikan kenderaan sambung bayar di Facebook, di Instagram, di Carousel dan sebagainya. Okey. Tapi nasihat saya, kalau anda nak beli kereta secara sambung bayar ni, anda kena siasat dulu latar belakang company tersebut, pastikan ianya genuine sebab mostly ada banyak penipuan lah. Jadi kena berhati-hati. Baik, sekarang ni anda dah berhati-hati, anda dah siasat, anda dah jumpa syarikat yang genuine, yang mana syarikat ni menawarkan kereta beli secara sambung bayar. Jadi kalau ikutkan kereta secara sambung bayar ni, saya pun tak pasti daripada segi legal ni, saya rasa macam tak sah kan. Tapi ada juga orang buat. Okay, disebabkan anda nak juga beli kereta Nissan GT-R, anda pun selamba je, sambung bayar pun sambung bayar lah. Okay, cuma ni kereta sambung bayar ni biasanya down paymentnya tinggi okay. Down paymentnya, sebagai contoh, kalau kereta tu tahun 2008, kita ambil 2008 lagi, saya ada pernah nampak satu, dia minta down payment 75,000 okay. Dan bila anda dah bayar down payment 75,000, bukan habis setakat tu saja, dekat bank ada lagi, dekat bank ada lagi 180,000, 200,000 macam tu Jadi ini memang common untuk kereta sambung bayar, memang mahal. Jadi sebab ada blacklist, mahal pun mahal lah, janji dapat beli Nissan GT-R, betul tak? Biasanya orang akan fikir macam tu lah, tak kisahlah mahal pun mahal lah. Disebabkan dia blacklist, dia akan beli juga, tak kira apa berlaku sekalipun, dia beli juga. Jadi itulah dia, mahal. Jadi kelebihan pula bila anda beli Nissan GT-R secara sambung bayar ni, kelebihan dia dalam proses anda nak membeli tu, kebiasaannya syarikat ni dia tak tengok pun anda punya payslip, dia tak tengok pun anda punya account statement. Dia nak down payment je. Anda ada down payment, settle. Tapi anda kena ingat, 2 bulan anda tak bayar, dia orang akan tarik balik kereta tu Common dia memang 2 bulan tak bayar, dia akan tarik balik. Lepas tu deposit yang anda dah bayar tadi semua burn. Jadi itu dia, agak menakutkan sikit lah kalau beli kereta secara sambung bayar ni. Okey, jadi kita dah bincangkan 3 situasi berkenaan
cara untuk membeli Nissan GT-R R35. Itulah dia 3 situasi yang saya boleh berikan info kepada anda di luar sana yang ingin membeli Nissan GT-R R35. Itulah 3 situasinya yang mana anda boleh pilih salah satu situasi tersebut yang sesuai dengan anda. Okey. Jadi harapan saya, semoga info yang saya berikan kepada anda ini akan memberi manfaat kepada anda dalam membuat keputusan untuk membeli kereta idaman anda, iaitu kereta Nissan GT-R R35. Dan untuk makluman you guys semua, kereta ni memang best. Okay, memang best, memang puas hati lah kalau you guys beli. Okay, memang mahal tapi puas hati. Puas hatinya tu priceless. Perasaan priceless tu yang tak dapat kita nak gambarkan. Okay, jadi setakat tu saja video saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.